Salam semua. Selamat datang ke video hari ini. Dalam video ini, kita akan membincangkan asas-asas untuk pembina laporan. Anda akan mempelajari tentang komponen yang biasa digunakan untuk mereka bentuk laporan dan cara mencipta format invoice jualan yang mudah. Mari kita mulakan. Topik 1. Memahami bar alat objek laporan. Pembina laporan ialah alat dalam akaun SQL yang membantu Anda mereka bentuk dan mencetak laporan. Dengan antara muka seret dan lepasnya, Anda boleh menyesuaikan laporan dengan mudah agar sesuai dengan keperluan syarikat Anda. Bagi pengguna kali pertama, Anda perlu mengaktifkan semua komponen dengan klik kanan di kawasan kelabu atas dan memilih semua komponen yang tersedia. Di dalam laporan Builder Designer, terdapat 3 bar alat utama, bar alat komponen standar, bar alat komponen data, dan bar alat komponen lanjutan. Bar alat komponen standar digunakan untuk mencipta elemen yang paling biasa dalam laporan. Label digunakan untuk menambah teks pendek dalam laporan, seperti rujukan. Memo digunakan untuk memaparkan teks biasa berbilang baris, seperti penerangan juga. Teks kaya adalah yang terbaik untuk menetapkan teks berformat, seperti huruf tebal atau italik. Seterusnya, pemboleh ubah sistem digunakan untuk menangkap data sistem, seperti tarikh dan masa operasi sistem, nombor halaman atau kiraan cetakan. Anda juga boleh menambah pemboleh ubah untuk menulis pertanyaan SQL bagi menangkap medan data. Gambar membolehkan Anda memuatkan image seperti logo syarikat dan laporan. Sisipkan bentuk dan garisan untuk menstrukturkan susun atur laporan Anda. Code bar digunakan untuk menukar data kepada format yang boleh dibaca mesin, seperti code bar item. Anda juga boleh menambah code bar 2D yang boleh menyimpan lebih banyak maklumat, seperti kod QR. Gunakan medan kotak pilihan untuk mewakili pilihan seperti ya atau tidak. Bar alat komponen data berfungsi dengan cara yang sama, tetapi dipautkan secara langsung ke pangkalan data Anda. Ini bermakna elemen di sini memaparkan data langsung dalam laporan Anda. Ia merangkumi DB Text, DB Memo, DB Teks Kaya, DB Kiraan, DB Image, dan sebagainya. Sebagai contoh, DB Text boleh menangkap nombor dokumen secara langsung daripada saluran data. Dan DB Calci boleh melakukan pengiraan mudah, seperti memaparkan jumlah kuantiti yang dijual. Bar alat komponen lanjutan menawarkan alat yang lebih berkuasa untuk laporan yang kompleks. Anda boleh menambah komponen seperti region membolehkan Anda mengumpulkan komponen bersama, jadi Anda boleh menggerak, memformat, atau mengawal mereka sebagai satu. Sub-laporan membolehkan Anda meletakkan satu laporan di dalam laporan yang lain, menjadikannya lebih mudah untuk melihat data terperinci. Cross-tab membantu Anda meringkaskan dan memaparkan data dalam format grid. Gunakan pemisahan halaman untuk memulakan halaman baharu dalam laporan Anda. Table grid digunakan untuk mencipta lajur dan baris bagi menetapkan medan data. Masukkan peta Google untuk memaparkan lokasi syarikat Anda dalam laporan. Topik 2. Memahami struktur laporan. Mari kita lihat bagaimana data dipaparkan di bahagian berbeza pembina laporan. Sebuah laporan biasanya dibahagikan kepada 5 bahagian: pengepala, pengepala kumpulan, butiran, pengaki kumpulan, dan pengaki. Pengepala muncul di bahagian atas setiap halaman, biasanya mengandungi tajuk laporan, nama syarikat, atau logo. Pengepala kumpulan muncul di permulaan setiap kumpulan data. Bahagian butiran digunakan untuk memaparkan semua butiran item. Dalam sesetengah kes, Anda juga mungkin melihat sub-laporan di dalam bahagian butiran. Menggunakan sub-laporan memudahkan penyusunan data utama bersama-sama dengan butiran berkaitannya. Sub-laporan normal dan sub-laporan gabungan menentukan cara butiran item dipaparkan berdasarkan sama ada pilihan kod item gabungan sama diaktifkan di bawah alatan, pilihan, pelbagai. Sub-report normal digunakan apabila pilihan dinyatanda, manakala sub-report merge digunakan apabila pilihan ditanda. Pengaki kumpulan terletak betul-betul selepas bahagian kumpulan dan sering digunakan untuk memaparkan jumlah, seperti jumlah keseluruhan invoice atau butiran pembayaran. Pengaki muncul di bahagian bawah setiap halaman dan biasanya mengandungi maklumat seperti nombor halaman atau penafian. Topik 3. Kedudukan cetakan dan kiraan cetakan. Terdapat beberapa sifat yang mengawal bagaimana dan di mana objek dipaparkan apabila laporan dicetak. Kedudukan cetakan. Kedudukan cetakan menentukan penempatan pengaki kumpulan pada halaman. Semakin rendah nilainya, semakin tinggi footernya. Klik kanan pada pengaki kumpulan, pilih kedudukan cetak. Tukar nilai untuk melaraskan ketinggian. Contohnya, letakkan 6 dalam simpan laporan. Biar saya tunjukkan perbezaan antara 8/6 dalam mod pratonton. Kiraan cetakan. Kiraan cetakan menentukan bilangan baris yang dipaparkan pada satu halaman. Pergi ke sublaporan, klik kanan pada butiran dan masukkan bilangan baris yang Anda ingin munculkan setiap halaman.
Contohnya, jika Anda menetapkan kiraan cetakan kepada 10, 10 item pertama akan ditunjukkan pada halaman pertama, manakala 10 item seterusnya akan bersambung pada halaman kedua. Topik 4, mencipta laporan invoice. Sekarang saya akan membimbing Anda tentang cara mereka bentuk format invoice yang mudah. Pertama, pergi ke invoice, pratontonnya dan pilih format laporan lalai yang hampir sepadan dengan susun atur yang Anda inginkan. Untuk latihan amali ini, pilih laporan bernama invoice jualan 3 mudah. Seterusnya, klik pada nama laporan untuk membukanya dalam pereka bentuk laporan. Disinilah Anda boleh mula menyesuaikan invoice Anda. Langkah 1. Tetapkan saiz halaman. Pertama, Anda mesti memilih saiz laporan yang sesuai. Pergi ke File dan pilih persediaan halaman. Di bawah saiz kertas, pilih saiz kertas yang Anda inginkan. Setiap laporan separuh halaman surat, lebar kekal pada 8/5 dan tinggi akan menjadi 5/5. Setelah selesai, klik OK untuk menggunakan perubahan. Langkah 2. Tambah gambar. Sekarang, mari kita tambahkan gambar seperti logo ISO pada laporan Anda. Pilih objek gambar daripada bar alat dan letakkannya di lokasi yang Anda inginkan. Klik kanan dan pilih gambar. Kemudian, layari dan pilih image daripada pemacu setempat Anda. Setelah ditambah, klik kanan sekali lagi dan pilih regangkan untuk memuatkan image dalam ruang yang diperuntukkan. Akhir sekali, laraskan saiz mengikut keperluan supaya ia muat dengan kemas dalam laporan. Langkah 3. Tambah alamat email pelanggan. Seterusnya, mari tambahkan alamat email pelanggan dalam laporan tersebut. Pilih objek label daripada bar alat dan letakkannya di tempat yang dikehendaki. Type email sebagai text label. Selepas itu, masukkan objek DB text di sebelah label. Untuk mengambil email pelanggan, tetapkan saluran data kepada cawangan syarikat bergaris bawah dokumen dan pilih medan email. Dengan cara ini, teks pangkalan data akan secara automatik merakam dan memaparkan alamat email pelanggan daripada profil mereka. Langkah 4. Tambah nota. Mari tambahkan nota dalam laporan Anda. Oleh kerana nota ialah teks berformat, gunakan objek teks kaya DB. Klik pada objek teks kaya DB dan letakkannya dalam laporan. Tetapkan saluran data kepada utama dan pilih medan nota. Kini, Anda boleh memaparkan nota tambahan invoice ke dalam laporan. Langkah 5. Tambahkan jumlah kuantiti. Mari kita tambahkan jumlah kuantiti di dalam laporan. Pilih objek yang boleh diubah sesuai dan letakkannya di lokasi yang Anda inginkan. Klik kanan dan pilih pengiraan. Pergi ke tab bahasa, pilih utility dan tambahkan fungsi, dapatkan nilai agregat ke dalam kawasan pengiraan. Fungsi ini memerlukan beberapa parameter. AgType mewakili jenis pengiraan. Gunakan AgSum kerana kita mahu menjumlahkan kuantiti. Saluran terperinci mewakili saluran data. Anda boleh menemui medan kuantiti di bawah saluran perincian dokumen. Klik pada data dan rujuk ini. Masukkan butiran dokumen. Seterusnya, medan Eki merujuk kepada kunci utama atau medan pengecam unik dalam pangkalan data laporan. Dalam kes ini, gunakan Doki. Medan agregat mewakili medan yang digunakan untuk mengira, iaitu kuantiti. Setelah selesai, klik kanan dan pilih Compile untuk menyemak ralat. Topik 5. Bar alat penjajaran. Bar alat penjajaran menyediakan alat pantas untuk menjajarkan, menjarakkan dan mensaiz objek secara konsisten dalam laporan Anda. Mari kita teliti setiap pilihan. Jajar kiri akan menggerakkan semua objek ke tepi kiri objek pertama, manakala jajar tengah akan melaraskan mereka mengikut pusat mendatar dan jajar kanan akan menggerakkan mereka ke tepi kanan. Jajar atas meletakkan objek di tepi atas objek pertama, jajar tengah menegak melaraskan mereka mengikut pusat menegak, dan align bottom meletakkannya di tepi bawah. Untuk menjarakkan sesuatu, ruang menyebarkan objek secara mendatar dan sama rata dari kiri ke kanan, dan ruang menyebarkannya secara menegak dari atas ke bawah. Akhir sekali, Anda boleh meletakkan objek di tengah-tengah bahagian dengan menggunakan pusat secara mendatar dalam jalur untuk penjajaran kiri ke kanan, atau pusat secara menegak dalam jalur untuk penjajaran atas ke bawah. Kecilkan atau besarkan lebar melaraskan lebar objek yang dipilih, agar sepadan dengan objek pertama yang dipilih. Kecilkan atau besarkan ketinggian melaraskan ketinggian objek yang dipilih, agar sepadan dengan objek pertama yang dipilih. Langkah 6. Letakkan objek di tengah secara mendatar dalam jalur. Sekarang mari kita selaraskan objek ke tengah. Klik pada objek yang Anda ingin letakkan di tengah. Pilih pusat secara mendatar dalam jalur daripada bar alat. Tajuk invoice akan bergerak ke tengah jalur secara automatik. Langkah 7. Pilih berbilang objek.
Anda boleh menjajarkan berbilang objek pada masa yang sama menggunakan objek pertama yang dipilih sebagai rujukan. Pertama, klik pada objek pertama. Kemudian tahan ke kunci Shift dan pilih objek lain. Akhir sekali, pilih mana-mana pilihan penjajaran daripada bar alat untuk menyelaraskannya mengikut pilihan Anda. Langkah 8. Simpan dan pratonton laporan. Setelah selesai, mari kita simpan dan pratonton laporan kita. Klik pada File, simpan sebagai, masukkan sebarang nama laporan, dan simpan sekarang. Klik pratonton untuk melihat hasil akhir. Itu sahaja untuk video hari ini. Terima kasih kerana menonton. Langgan YouTube kami untuk video terkini. Ikuti Facebook kami untuk maklumat terkini. Layari laman web kami untuk laporan dan panduan. Ya, sangat mudah.